Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pembicaraan berkenaan dengan tafsir yang ringkas tentang surah Al-Ikhlas, di mana pada perjumpaan yang lalu telah kita mendengarkan tafsiran surah Al-Ikhlas pada ayat yang pertama, ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga. Di mana yang terakhir kita lalu adalah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala apabila memberitahu lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan kita telah mengetahui bahawasanya di antara faedah Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada ayat yang ketiga ini adalah menunjukkan bahawasanya Allah itu tidaklah dibahagikan zatnya. Bermakna zatnya itu tidak berpecah daripada zat Allah itu jadi perkara yang lain. Perkara yang ini tidak, Maha Suci Allah daripada berlaku demikian. Dan yang kedua adalah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat yang qadim. Ini yang terakhir kita lalu berkenaan dengan ayat yang ketiga daripada surah Al-Ikhlas. Maka hari ini kita menyambung menafsirkan melalui tafsiran surah Al-Ikhlas ayat yang terakhir secara ringkasnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidaklah menyerupai sesuatu apapun. Dan dia Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menutup surah Ikhlas ini dengan menekankan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu apapun dari segala-gala sudut keadaan Allah Subhanahu wa taala. Daripada zatnya, daripada perbuatannya, begitu juga dengan sifatnya. Semuanya, segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang menyerupai makhluknya. Inilah akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, apa yang kita dengarkan tadi, ini adalah dari sudut terjemahan daripada surah Al-Ikhlas ayat keempat. Adapun berkenaan dengan tafsirnya, apakah yang ditafsirkan oleh ulama tentang ayat yang keempat ini?
para ulama ada beberapa pendapat. Yang dapat Al-Fakir rumuskan, ada 3 pendapat berkenaan dengan ayat tafsiran ayat keempat surah Al-Ikhlas ini. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai, tidak ada satu pun yang menyerupainya dan tidak ada satu pun yang setanding dengannya. Ini pendapat yang pertama, yang juga adalah pendapat yang masyhur. Sama dengan apa yang kita dengar dari sudut terjemahannya tadi. Allah tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah dan tidak ada satu pun yang setanding dengan Allah. Tak ada. Penafian ala ta'bid buat selama-lamanya. Buat selama-lamanya tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini adalah pendapat yang pertama daripada Imam Atha. Pendapat yang kedua daripada Imam Mujahid, bahawasanya beliau mengatakan apa yang dimaksudkan daripada ayat keempat ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai teman. Ataupun tidak mempunyai pasangan. Jadi pendapat yang kedua ini, pendapat Imam Mujahid ini, ia seolah-olah mengatakan bahawasanya ayat terakhir ini merupakan sebagai takkid, penguat. Penguat apa? Penguat kata bagi ayat yang ketiga. Ayat ketiga tadi kita dengar, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maka ayat keempat ini sebagai mentakkidkan, takkid menguatkan lagi ayat yang ketiga tersebut. Macam kita katalah, apa ni maksud penguat kata ni? Pasal kita, contohlah kita fahamkan maksud penguat ni macam gini. Bila saya kata Ali telah datang ke masjid, so bermakna okeylah, it can be true, it can be not, betul tak? Macam itu. Tapi bila saya mengatakan sesungguhnya Ali telah datang ke masjid, dia punya perkataan tu much more stronger than the previous one. Kan? Lagi kuat. Kemudian on top of that lagi, saya takap lagi, demi Allah, sesungguhnya Ali benar-benar telah datang ke masjid. Maknanya tu, ni betul lah, ni tak bedik ni. Ni betul lah, betul-betul Ali datang masjid. So ni maknanya takkid, penguat. Maka begitu juga apa yang dikatakan oleh Imam Mujahid, beliau mengatakan bahawasanya ayat yang keempat ini maknanya Allah tidak mempunyai teman sebagai penguat kata bagi ayat yang ketiga daripada surah Al-Ikhlas. Jelas. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, bahawasanya ayat yang keempat ini adalah sebagai membenarkan pada ayat-ayat yang lain. Maknanya ayat keempat ini daripada surah Al-Ikhlas membenarkan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga daripada surah Al-Ikhlas sendiri. Dia macam double confirm. Confirm plus chop. Bahasa kita lah. Confirm plus stamp. Ni confirm. Kenapa dia cakap gitu? Kerana bila mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu As-Samad, yakni Allah itu tempat kita panjatkan segala hajat-hajat kita, maka ia menunjukkan bahawasanya dalam menunaikan, mengkabulkan hajat itu tidak ada orang tengah. Dia tak ada kata orang tengah ni yang kabulkan on behalf of Allah, tak ada. Kerana bila Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa Allah ini lam yalid wa lam yulad, Allah tekankan, memberitahu Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, maka yang jelas kali ini Allah tutupkan, benarkan yang Allah itu Maha Esa, membenarkan bahawa Allah itu benar-benar As-Samad, tidak mempunyai sifat yang berlawanan, dan juga tempat ditujukan, dipanjatkan segala hajat-hajat makhluknya,
dan juga menekankan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Subhanallah. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala uh, menutup surah Al-Ikhlas ini dengan mengingatkan kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan keagungannya, dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya, tidak ada satu pun yang menyerupai makhluknya. Walaupun kalau kita melihat dari sudut dari sudut perkataan itu sama. Contohnya apa? Kita kata Allah tu wujud, makhluknya juga wujud. Ada kan? Ada. Tapi adakah wujudnya Allah itu sama dengan wujudnya makhluk? Tidak. Wujudnya Allah itu, di antara perbezaan wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk, bahawa wujudnya Allah itu adalah wujud yang wajib. Kewujudan Allah, adanya Allah itu adalah satu kewajipan. Allah mesti ada, baru makhluknya boleh ada. Kemudian, manakala makhluknya tak wajib ada. Tak semestinya kalau si fulan tu tak ada, si fulan ni tak ada, mohon maaf, Maha Suci Allah, kerajaan Allah tu goyang. Tidak. Maha Suci Allah. Allah tidak memerlukan kepada selain daripada makhluknya. Tidak memerlukan kepada makhluk-makhluknya. Selain daripada dirinya, Allah tak perlukan. Baik. Dan itu beza nampak. Beza yang ketara kewujudan Allah dengan kewujudan kita lah secara khususnya secara manusia ni. Allah tak perlukan. Itu pertama. Yang kedua, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berakhir dengan kematian. Tidak berakhir dengan adam. Ketiadaan. Bermakna the moment, bermakna Allah tu ada, begitulah Allah ada, begitulah selama-lamanya. Tapi makhluk Allah tak, ada limited. Sampai masa Allah panggil balik. Pulang, kita panggil pulang ke rahmatullah. Sampai masa binatang itu mati, pokok itu mati, gunung ganang pun akan berterbangan di hari kiamat. Ketika berlakunya kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan gunung ganang ini seperti debu yang berterbangan. Macam-macam ayat, seperti mana Allah katakan dalam surah Al-Muzammil, Allah mengatakan haba'an mansura, kata Allah. Ada ayat-ayat Allah mengatakan dan juga lah macam-macam ayat yang memberitahu gunung ini juga akan hancur. Dan semuanya itu ada masa dia punya time dia habis. Hatta malaikat sekalipun ada masa end. Malaikat Israel pun yang kita tahu ditugaskan oleh Allah untuk mengambil nyawa-nyawa makhluknya pun ada time dia. Dan diriwayatkan bahawa malaikat Israel itu adalah makhluk yang terakhir sekali yang mati. Macam mana dia mati? Itu nanti bila sekali sudah mati, barulah Allah Subhanahu Wa Taala yang sendiri akan mengeluarkan nyawa malaikat Israel. Tapi pada masa yang sama juga ada makhluk-makhluk yang lain yang Allah biarkan ada. Seperti syurga, neraka, arash, kursi, Lauh Mahfuz, timbangan amal. Ni semua ada. Titian surat ni masih ada. Subhanallah. Baik. Jadi ini adalah berkenaan dengan bahawasanya kewujudan Allah itu tidak ada had. Manakala makhluknya itu ada had. Kemudian, apa lagi yang sama, yang kita panggil perkataannya sama, seperti pengetahuan. Allah mengetahui atau maha mengetahui, kita pun tahu juga. Perbezaannya, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tanpa melalui perantaraan. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tanpa melalui perantaraan. Adapun kita semua manusia, makhluk-makhluk Allah yang lain mengetahui, kita tahu, kita dapat ilmu, kita ada pengalaman, semuanya ada perantaraan. Perantaraan apa Ustaz? Paling minimum sekali perantaraan panca indera kita. Melalui mata kita melihat, kita belajar. Melalui telinga kita mendengar, kita belajar.
melalui mulut. Semakin banyak kita berkongsi, semakin bertambah ilmu yang Allah berikan pada kita. Ada lewat perantaraan bagaimana untuk kita mengetahui sesuatu perkara tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Allah memang sedia mengetahui. Jadi sedia mengetahui ini adalah daripada zat Allah, daripada sifat Allah yang berlainan dengan pengetahuannya makhluknya. Pengetahuan makhluknya. Baik, tu yang kedua kita contohkan. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan berkehendak. Tadi berkenaan dengan pengetahuan itu, pengetahuan kita ni mungkin ada yang makhluk tahu, tapi dia tak tahu sama tu betul atau tidak, dia tak tahu. Tapi pengetahuan Allah, ilmu Allah definitely betul. Memang ada. Subhanallah. Itu memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan makhluk punya pengetahuan itu daripada Allah. Allah dah bilang, tidaklah kami memberi ilmu kecuali sedikit saja, kata Allah. Illa qalila, kata Allah. Baik, perkara yang ketiga adalah sifat kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang berbeza dengan makhluknya adalah bila Allah Subhanahu Wa Taala mahu menginginkan perkara itu terjadi, definitely dia akan jadi. Tak ada satu pun, tidak ada satu makhluk pun yang boleh menghalang daripada perkara itu berlaku. Tak ada satu pun. Not even satu sekecil beribu malaikat sekalipun, macam-macam nak menghalang, tak ada yang boleh melawan apa yang Allah kehendaki. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Perbezaan keinginan Allah dengan kemauan makhluknya. Macam kita manusia, kita nak perkara itu berlaku, tak semestinya dia akan berlaku. Terjadinya sesuatu perkara yang kita inginkan itu adalah kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan takdirnya. Allah izinkan perkara itu jadi, kita dapat, maka dapatlah. Kalau Allah kata tak, perkara ini tak baik buat kamu, aku simpankan niat kamu, doa kamu digantikan dengan yang lebih baik di akhirat kelak. Itu yang dalam hadis mengatakan, apabila orang-orang yang di akhirat nanti, apabila dia melihat ganjaran doa yang tadi panjatkan itu tak diterima oleh Allah, doa-doa yang Allah tak kabulkanlah, tapi Allah gantikan dengan ganjarannya, apa dia kata? Aku berharap semua doa aku yang aku doakan itu semua Allah tak kabulkan. Pasal apa? Besarnya ganjaran, dia minta, tapi Allah tak berikan, Allah gantikan dengan ganjaran di akhirat. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi inilah ketiga-tiga pendapat yang dapat Al-Fakir kongsikan pada hari ini tentang tafsiran ayat yang keempat surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini sebagai penutup, para ulama ada mengungsikan 3 faedah daripada surah Al-Ikhlas ini. Kita sedia maklum bahawasanya surah Al-Ikhlas ini ia mempunyai 4 ayat. Baik, kita pergi pada faedah yang pertama dahulu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Allah itu Ahad, Allah itu Maha Esa, bermakna kita tahu bahawa Allah itu adalah one and only, satu-satunya Tuhan. Pertama. Kemudian apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Allah itu adalah As-Samad, dapat kita fahami bahawa Allah itu Maha Pemurah dan Maha Kasih Sayang. Kerana sayangnya Allah, kerana Maha Pemurahnya Allah, Allah berikan apa-apa yang dihajatkan oleh manusia mengikut kepada kesesuaian di sisi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang kedua. Kerana kalau Allah tu tidak berlaku baik, tidak mungkin Allah nak memberikan apa-apa yang diajarkan oleh makhluknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu lam yalid wa lam yulad, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah bersifat dengan sifat perubahan.
maknanya zat Allah itu tidaklah berubah. Ini yang ayat yang ketiga. Dan Allah juga tidak berpisah daripadanya sesuatu. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu menunjukkan bahawasanya Allah menafikan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Jadi ini semua terangkum dalam faedah yang pertama. Adapun faedah yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala apabila memberitahu Allah itu Allahus Samad, Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menafikan segala macam jenis perkara-perkara yang tidak layak baginya. Menafikan semuanya itu. Yang kedua, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Allahus Samad, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menafikan segala macam sifat kekurangan. Kekurangan dalam zat Allah, Maha Suci Allah. Yang ketiga, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan lam yalid wa lam yulad, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala menafikan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak direndahkan. Maha Suci Allah. Lam yalid wa lam yulad. Yang keempat, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, ayat ini menunjukkan penafian segala macam sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ni faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Allahus Samad, qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa, bermakna Allah Subhanahu, maknanya ia membatalkan kepercayaan bahawa Allah itu cahaya dan juga kegelapan. Kemudian bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan Allah membatalkan orang kepercayaan adanya pencipta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna tadi ayat pertama tu Allah qul huwallahu ahad menafikan pegangan, mengatakan Allah itu daripada cahaya dan kegelapan. Penafian, membatalkan kepercayaan orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah itu ada Trinity, na'udzubillah, Maha Suci Allah. Dan juga orang-orang dan juga kepercayaan yang lain yang menduakan Allah. Dan ayat kedua, Allahus Samad, Allah menafikan adanya pencipta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, menafikan kepercayaan orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu di mana orang Yahudi itu mengatakan Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahawa Nabi Isa itu anaknya Allah, Maha Suci Allah. Jadi lam yalid wa lam yulad, Allah menafikan kepercayaan tersebut. Begitu juga orang-orang musyrikin yang mengatakan bahawa malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah, Maha Suci Allah. Penafian. Yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menafikan dan membatalkan kepercayaan orang-orang musyrikin yang mengatakan bahawasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah ada partnership dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sampai di sini saja kita membicarakan tentang secara ringkasnya tafsir surah Al-Ikhlas, yang alhamdulillah setelah mana kita sama-sama mendengar, saya juga Al-Fakir apabila mengulang kaji untuk menerangkan, mengkongsi pada jemaah sekalian tentang surah Al-Ikhlas ini, juga mendapatkan berbagai-bagai manfaat daripada surah yang kita pandang ringkas ini. Tapi banyak faedahnya, banyak penerangan-penerangan di dalamnya.
Sebab tu wajar surah ini juga dikenali dengan sebagai surat Tauhid. Surat mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung, kita akan berjumpa pada minggu hadapan membicarakan surah yang baru adalah surah Al-Falaq insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.